Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita bagi kelas PPR untuk minggu ni, minggu yang kedua ya. Jadi saya harap okey, uh, anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Jauhi daripada, semoga kita semua dijauhi daripada wabak COVID-19 ni dan jagalah SOP. Jarakkan di antara satu sama lain dan juga pakai mask terutamanya apabila kita nak keluar rumah sebab cikgu dapati ramai yang cikgu jumpa dekat tengah jalan tu dah lama bonceng, lepas tu duk pakai mask pula. Jadi sama-samalah kita menjaga, dan salah satu caranya yang paling aktif, yang paling efektif ialah dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Jadi baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita, kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, baik. Jadi untuk minggu ni kita dah masuk tajuk baru. Tajuk kita ialah bab 5, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, bentuk geometri 3 dimensi. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak imbas kembali sikitlah yang telah kita belajar bagi tajuk yang lepas ya. Hari tu cikgu suruh awak buat praktis 4, soalan nombor 1 hingga nombor 5. Soalan ni senang saja sebab dia hanya bergantung pada formula. Kalau awak ingat formula dan tahu cara pengiraan ni yang biasa-biasa tu lah, ke kiri, ke kanan, pergerakan nombor dan sebagainya, darab, bahagi, campur tu, insyaAllah awak boleh buat. Nanti cikgu akan sharekan jawapan dia, awak boleh semak lah ya untuk praktis 4 ni. Kalau nak bincang lebih lagi nanti insyaAllah kalau kita ada kelas ya, dan ataupun ada masa kita boleh bincang. Yang ni nanti cikgu share jawapan saja. Okey, jadi cikgu nak suruh awak tengok rumusan sekejap untuk tajuk bulatan ni. Okey, yang pertama bahagian bulatan, kita ada pusat bulatan, jejari yang sebahagiannya, dan diameter. Ingat jejari separuh daripada diameter. Okey, kemudian yang ni sektor major, lengkok ni lengkok minor, sektor minor yang dalam ni. Okey, yang besar ni adalah lengkok major dan yang besar yang dalam ni pula sektor major. Kemudian ini adalah perentas, yang dalam ni tembereng minor, yang luar ni tembereng major. Perentas ni garisan dia tu. Okey, kemudian sifat bulatan, cikgu rasa awak dah salin dah yang tu kan. Sama juga dengan sifat bulatan ni, rasanya dah salin. Jejari yang berserenjan dengan perentas membahagi 2 sama perentas itu dan sebaliknya, maka AB sama dengan BC ni. Ni dikata jejari yang berserenjan ni dengan perentas ni. Serenjan ni maksudnya dia membahagi 2 sama perentas tu, sama besar. Maksudnya kalau sini 5, 5 lah. Kalau 3, 3 lah. Okey, dan nilai dia adalah 90 darjah serenjang. Kemudian dia kata 2 perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya. Okey, ni. 2 perentas yang sama panjang, okey, nilai dia sama. Okey, jarak dia adalah sama dari bulatan. Okey, kemudian perentas yang sama panjang. Okey, perentas ni yang sama panjang ni garisan ni, yang luar ni lengkok menghasilkan lengkok yang sama panjang dan sebaliknya. Okey, yang ni samalah. Jadi lengkok DE sama dengan lengkok FG. Kemudian rumus bulatan. Jadi cikgu nak awak tulis rumus bulatan ini sahaja sebelum masuk bab baru ya. Lintang bulatan sama dengan pi D ataupun pi diameter. Pi itu berapa nilai dia? 3.142 yang cikgu ada cakap hari tu. Ataupun sama dengan 2 pi J. Okey, kemudian untuk mencari panjang lengkok per bahagi dengan 2 pi J sama dengan theta per 360 darjah. Okey, untuk cari luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2 dan luas sektor per pi J kuasa 2 sama dengan theta per 360 darjah. Okey, yang ini rumus bulatan ya. Untuk lebih lanjut insyaAllah lah, jika diberi peluang dan masa kita akan buat latihan lebih lagi lah. Okey, seterusnya jadi kita akan masuk bab 5, bentuk geografi 3 dimensi. Okey, ni 3 dimensi yang
Gambar dia buat ni ya. Dari segi sudut kerjaya kita tengok arkitek dan jurutera menggunakan ilmu bentuk geometri tiga dimensi untuk membuat lakaran dan pelukis pelan sesebuah bangunan. Kemudian siapa lagi? Perakir hiasan dalaman menggunakan ilmu bentuk geometri tiga dimensi untuk membuat rangkaian hiasan dalaman yang melibatkan menggunakan keluasan ruang yang diperuntukkan. Jadi banyaklah kerjaya untuk sudut tiga dimensi ni, bukan sahaja arkitek jurutera, perhiasan perakir hiasan banyak lagi sebenarnya yang memerlukan kaedah ni. Okey, jadi sifat dia kita nak kenal sifat geometri bentuk tiga dimensi 5.1 ni. Apa dia Bentuk geometri tiga dimensi ataupun 3D kita panggil merupakan pepejah konkrit. Konkrit ni maksudnya kita boleh pegang lah, kita boleh tengok dan nyata lah. Yang mempunyai panjang, lebar dan tinggi. Okey, ada panjang, ada lebar, okey, dan ada tinggi. Ni belakang ni lebar. Okey, panjang, lebar dan tinggi. Okey, ada 3 benda tu. Bentuk ini mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung dan digunakan dalam pelbagai bidang seperti seni, animasi, komputer dan matematik. Okey, jadi perbezaan 2D dan 3D ni. 3 dimensi dan 2 dimensi ni. Atas ni 2 je skoping ni. Bentuk 2D ialah bentuk yang mempunyai 2 dimensi itu panjang dan lebar. Panjang lebar je dia ada. Contoh-contoh bentuk 2D ialah segitiga, segi empat sama, pentagon, heksagon dan sebagainya lah. Bulatan juga adalah contoh bentuk 2D kerana mempunyai permukaan yang rata. Okey, kalau 3D pula, okey, dia ada 3 penjuru tu. X, Y dan Z. Kalau yang 2 dimensi, Y dan Z sahaja dia ada. Y dan X sahaja dia ada. Okey, 3 dimensi maknanya dia ada 3. Okey. Bentuk 3D ialah bentuk yang mempunyai 3 dimensi itu panjang, lebar dan tinggi. Okey, panjang, lebar dan tinggi. Contoh-contoh bentuk 3D ialah kubus, kubot, silinder, piramid dan kon. Sfera juga ialah contoh bentuk 3D kerana mempunyai permukaan melengkung. Maknanya awak ingat kalau hak di dalam tu 3D lah. Okey, macam ada gambar ni Bola, sfera, buah dadu, tin, topi dan juga piramid ni semua adalah 3D. Kalau dia ada hot dalam, isi dalam maksudnya 3D lah. Okey, ni bentuk 3 dimensi, aktiviti 2. Okey, awak boleh baca sendiri layar ni Okey, kemudian jadual 5.1 menerangkan bentuk geometri 3 dimensi dan sifat-sifat geometri. Okey, jadual 5.1 ni cikgu nak awak salin Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama piramid. Okey, dia ada kelatan rentas macam tu. Kemudian sifat dia mempunyai kelatan rentas seragam berbentuk poligon yang kongruent dan selari. Permukaan lainnya rata dan berbentuk sisi 4. Okey, rata semua. Bentuk sisi 4. Kemudian piramid ada puncak, ada tapak dia. Mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Muka lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di puncak. Seterusnya silinder. Okey, dia ada permukaan rata dan juga melengkung. Mempunyai dia permukaan rata berbentuk bulatan yang kongruent dan selari. Satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua permukaan rata. Seterusnya kon. Okey, ada puncak dan tapak. Mempunyai satu tapak rata berbentuk bulatan, mempunyai satu puncak, mempunyai satu permukaan melengkung. Akhir sekali sfera. Kat tengah-tengah tu adalah pusat sfera. Keseluruhan permukaannya melengkung. Semua titik pada permukaan sfera berjarak sama dari pusat sfera. Okey, itu saja. Okey, dia bagi contoh. Antara contoh ni lah prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. Okey, ada 5 contoh kat sini. Okey. Okey, seterusnya praktis 1. Okey, dia suruh beri contoh. Okey, contoh sfera apa dia? Kon apa dia? Dia suruh beri satu contoh saja. Okey, kau belilah. Okey, kemudian yang soalan nombor 2 pula, sifat geometri ada apa? Sfera ke, piramid ke, silinder ke, antara yang ni je lah yang kita belajar. Okey, kemudian soalan nombor 3. Cikgu nak suruh buat soalan nombor 3 untuk praktis 1. 1, 2 dan 3 lah. 3 soalan saja.
Seterusnya bentangan bentuk 3 dimensi 5.2. Okey, bentangan ni dihasilkan dengan membuka dan membentangkan setiap permukaan objek 3 dimensi jadi 2 dimensi. Buka belaka. Okey, contohnya bentuk geometri jadual 5.2 ni. Kalau kubus dia buka bentang jadi gitu, contoh. Okey, prisma, piramid, silinder dan kon. Okey. Samalah dengan contoh 1. Disulakarkan bentangan bagi bentuk geometri 3 dimensi berikut. Kalau lakarkan tak apalah dia ikut ukuran dia. Jadi lakar ni kita buka belaka. Lakarkan bentangan buka belaka. Kalau dia suruh lukis betul-betul ikut ni, barulah kita kena ikut dia. Ni lakar je tak payah ikut lah ukuran yang sebenar. Okey, yang ni bila bentangkan jadi macam ni. Okey, kemudian awak buat praktis 2. Nombor 1 dan nombor 2. Yang ni dia suruh, hak dia lakar bentangan dia suruh awak buat bentuk geometri. Okey, namakan dia jadi bentuk geometri. Yang ni dia suruh awak lukis bentangan dan bina model setiap bentuk 3 dimensi tersebut. Okey, lukis bentangan akan jadi macam mana ni. Ni kalau bentuk kon, bila dia bentang, dia akan jadi macam mana. Contoh pun dah ada. Okey, dan bina model setiap bentuk 3 dimensi ni, awak boleh bina sendirilah. Awak gunting kertas ke, okey, awak boleh bina sendiri. Okey, jadi cikgu rasa untuk hari ni kita sampai sini dulu. Sehingga muka surat 121. Bermula daripada tadi praktis 4. Praktis 4 bab bulatan yang sebelum ni. Okey, yang cikgu kata ni, yang ni nanti cikgu share apa, muka surat 109. Kemudian rumusan ni untuk bulatan, awak salin untuk rumusan bulatan saja, muka surat 110. Sebab yang lain dah buat dah depan-depan itu. Kemudian kita masuk bab 5. Bab 5, tajuk baru, bermula muka surat 116. Okey. Jadi bab 5 ni cikgu ulang lagi sekali. Cikgu nak awak salin yang ni, 5.1 ni, sifat geometri bentuk 3 dimensi. Salin gambar gajah ni. Perbezaan 2D dan 3D. 2D dan 3D dan 3D. Kemudian salin jadual 5.1. Okey. Jawab soalan praktis 1, 2 dan 3. Seterusnya masuk 5.2 bentangan bentuk 3 dimensi. Okey, awak salin sikit masuk dia di bentangan ni. Bentuk geometri 3 dimensi. Kemudian salin jadual 5.2. Okey, jadual 5.2. Okey, ada 5 bentuk. Okey, dan juga contoh 1. Akhir sekali buat praktis 2, 1 dan 2. Iaitu sehingga muka surat 121 saja. Okey, jadi cikgu harap awak buatlah nota dan juga seperti yang cikgu suruh ni lah. Okey, ada soalan nak boleh tanya dan pastikan isi kehadiran. Cikgu sedih kalau macam minggu lepas tengok ada seorang je dah respon. Tolong respon jangan terlalu garah dengan cuti. Kita cuti ni bukannya suka-suka. Cuti ni sebenarnya kita disebabkan oleh wabak. Wabak tu adalah satu perkara yang membahayalah. Jangan rasa suka, rasa bangga pula nak cuti lagi dan cuti lagi tak mau belajar. PDPR tetap diteruskan. Lagi cuti lama, lagi banyak PDPR. Dan saya takut awak lagi tertinggal dan tak faham langsung, tak erti langsung nak jawab. Okey, jadi untuk itu setakat ini saja untuk minggu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.